Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang ini kita amat bertuah kerana dikunjungi oleh seorang tokoh, iaitu Profesor Syed Hussein Alatas, seorang penulis politik, penganalisa politik sehingga dianugerahkan professorship dalam political prediction. Kemudian di antara 35 Earth Aristocrat, merupakan seorang tokoh dunia lah pada hari ini. Jadi Pak Habib, pada petang ini kita nak tahu isi hati Pak Habib. Apa buah fikiran Pak Habib yang boleh Pak Habib kongsi bersama dengan pengundi-pengundi di Tanjung Piai? Mengapa Pak Habib berada di Tanjung Piai pada petang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bukan saja Haji Saiful yang tanya saya, kenapa saya datang begitu jauh daripada atas gunung Janda Baik ke Tanjung Piai, penghujung Asia ni. Benua Asia. Penghujung benua Asia. Orang nak tahu umur yang macam saya ni patut tak datang all the way, kan? Kerana saya belum pernah datang dalam 3 by election sebelum ni. Ini yang keempat. Right? Jadi pertama if you want to know. Pertama, kita punya Haji Karamain ni menjadi imam Masjid Al-Muttaqin di Taman Sutera, yang mana anak saya Syed Muhammad Fuad Alatas menjadi salah satu daripada karyanya. Haji Karamain ni antara ahli politik yang terlibat dalam seni bena. Saya seorang yang minat dalam seni bena. Bila ada orang yang sama macam saya minat seni bena, saya seronoklah, saya turun nak bersama dengan dia lah. Penyatuan Ummah yang dilaungkan oleh UMNO dan PAS sebelum PRK ni, mereka juga membawa satu hujah bahawa ia adalah seolah-olah seperti Piagam Madinah, di mana Rasulullah menggabungkan Aus dan Khazraj, meletakkan orang-orang Yahudi yang mahu duduk di bawah pemerintahan Islam. Tup-tup di Tanjung Piai kita tengok meletakkan calon yang bukan Islam. Bagi Pakatan Harapan, isu Islam tidak menjadi isu. Kita bukan resis. Bagaimana ulasan Pak Habib tentang ini? Mereka seolah-olah bercanggah dengan apa yang mereka ucapkan dalam penyatuan ummah, tetapi ketika di Tanjung Piai meletakkan calon yang bukan Islam. Apa ulasan Pak Habib dalam hal ini? Okey, bila you maksudkan ni Haji Adi Awang. Dia di antara yang keras. Kemudian sebelum ni di Cameron Highland dulu pun dia cakap lain, yang ini sekarang lain. Jadi Pak Habib mungkin boleh. Okey. Dalam kita bercakap dari segi nak mengenal seorang munafik. Okey. Kerana orang munafik ni lebih teruk dari kafir. Okey. Kata okey. Yang mengenal munafik ni senang aja. Antara bila satu dia punya cakap bohong, janji mungkir, dan tidak amanah. Right? Jadi bila dia cakap kat kameran hal lain, ni cakap tak serupa bikin ni. Kalau orang kafir, bila Tuhan beri hidayah, terus Islam. Tapi orang munafik takkan dapat hidayah. Jadi macam mana kita nak dengar cakap dia? You give me one good reason. Apakah pengundi di Tanjung Piai nak dengar cakap orang-orang yang macam ni? Kalau kulitnya je Islam, yang ni kita tak tahu lagi. Isi hatinya. Tapi yang kita nampak luarannya. Because Islam is not a uniform. Islam is uniformity. Penyatuan ummah. Jadi dalam masjid kita ada imam. Daripada mula-mula tadi saya datang. Kenapa saya datang ke Tanjung Piai? Kerana Haji Karamain ni imam. Jadi makmum kena duduk di belakang imam. Ya kan? Pengundi kena ikut di belakang imam. Kan? Imam kita orang Islam. Kan? Kita tak boleh masuk orang bukan Islam dalam masjid untuk jadi imam kita. Sebab tu saya datang, kerana kedatangan saya ni ialah fardu kifayah. Wajib saya menyampaikan. Kerana Rasulullah SAW kata, sampaikan hatta sepotong ayat. Ya kan? Dan berkata benarlah sekalipun pahit. Dan siapa tak kenal saya ni dengan saya punya selalu dengan kontroversi saya. Tapi kali ini bukan saya nak bawa tentang kontroversi, tidak. Ini zaman dah nak berakhir, dah penghujung. Sampai bila kita nak cakap tak semua bikin dan pembohong? Think. Kalau kita tak nak think Islam, because Islam is a complete way of life.
Right? Bukan sini ambil sikit, sini ambil sikit, situ ambil sikit, dan gunakan ayat-ayat Quran dan jual ayat Quran dengan harga yang murah kerana nak menang pilihan raya. Itu tak betul. Okey Pak Habib. Salah satu isu yang dimainkan mereka adalah berkaitan bahawa DAP menguasai Pakatan Harapan. DAP menguasai Pakatan Harapan. Jadi bagi Pakatan Harapan selalu mempersoalkan apa cara sebenarnya DAP ni nak ambil. Pak Habib orang yang pengalaman, yang tahu tentang perlembagaan negara, yang tahu bahawa kedudukan raja-raja macam mana, kedudukan agama Islam dalam perlembagaan, bagaimana nak berubah perlembagaan itu memerlukan 2/3 majoriti. Apa pandangan Pak Habib? Apakah benar DAP sekarang menguasai Pakatan Harapan? Sedangkan secara jelasnya Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir, mereka berkata dan bajet pada kali ini peruntukan untuk Islam begitu besar. Jadi apa ulasan Pak Habib tentang mengatakan bahawa DAP ni sebenarnya yang mengawal ataupun merupakan ancaman kepada umat Islam? Dengan kononnya fahaman komunis pula tu. Komunis pun dah tak ada dah kali. Ini soalan yang saya rasa banyak orang nak tahu. Ya kan? Dan orang perlu tahu. Right? Dan penjelasan itu sudah sangat jelas. Ya? Kita hidup dalam mana masyarakat kita sudah luar biasa cara berfikirnya. Ya kan? Dan apakah kita tak tahu bahawa negeri kita ini raja masih berkuasa sebagai seorang raja. Dan raja kita orang Melayu. Ya kan? Dan sebagai raja orang Melayu, takkan dia nak biarkan orang bukan Melayu yang menguasai kerajaan yang ada. Dan yang memilih Tuan Dr. Mahathir ni, yang melantik dia ialah yang Di-Pertuan Agong dulu. Kalau dia merasakan bahawa DAP yang menguasai Pakatan Harapan, dia takkan lantik Tun sebagai Perdana Menteri. Ya kan? Dan kalau DAP yang berkuasa, tentulah pilihan raya ini dia boleh menang dengan senangnya. Right? Kenapa dia tak boleh menang dengan semudah-mudahnya? Right? So, kita perlu menggunakan common sense. Bila menghadapi satu pilihan yang macam ni, kita pakai common sense je. Ya kan? Tengok. Dan apa yang orang bercakap tu, kita tengok siapa yang bercakap tu. Ya kan? Kalau isu ini saja yang nak dimainkan, saya rasa ini bukan isu. Ini bukan satu isu. Ya kan? Ini satu isu yang mana dia akan backfire akhirnya. Mungkin kalau kita lihat bila mereka cuba membawa ataupun menanamkan persepsi rakyat bahawa kita ini ataupun Pakatan Harapan ini sebuah pemerintah yang agak liberal terhadap orang yang bukan Islam. Sedangkan sebagaimana yang saya cakap tadi bahawa dari segi belanjawan itu sendiri, kita lihat yang khusus untuk badan-badan Islam, yang khusus untuk jabatan agama ada sekian bilion. Tetapi yang melibatkan majoriti umat Islam seperti Felda, Fekra itu semua umat Islam juga. Jadi kalau kita total up semua, kita dapati bahawa peruntukan untuk rakyat yang beragama Islam banyak sangat. Which is contradict apa yang mereka dakwakan bahawa kita ini telah dikontrol oleh DAP. Dan dari segi kalau pengalaman Pak Habib setelah menulis lebih kurang 81 buah buku politik, apakah kita boleh menafikan realitinya bahawa kemerdekaan kita ini kita dibentuk sebegitu rupa dengan kemajmukan kita. We have to work together untuk membina Malaysia yang kuat. Right. Dan orang-orang yang bukan Islam ke tahu bahawa sebagai Melayu yang majoriti, kalau Melayu berpecah, Malaysia tak kuat. Begitu juga kita, kalau orang yang bukan Islam bergaduh sama sendiri, kita pun jadi tak kuat. Akhirnya Malaysia jadi tak kuat. Jadi itu permainan yang Pak Habib kata dari segi rasional pun kita boleh tengok bahawa tak timbul isu-isu rasis ni, mana siapa menguasai siapa sebab perlembagaan Malaysia dah begitu cantik mengatur semua. Okey, dalam konteks Tanjung Piai ini dahlah majoriti pengundi orang Melayu Islam. Yang sana sebelum ini memainkan isu-isu Melayu. Right. Kita
tidak pernah memainkan isu-isu Melayu. Kita meletakkan Haji Karmain, Tuan Haji Karmain atas kapasiti atau atas kebolehan dia mewakili semua kaum. Tetapi mereka dengan laungan resis, dengan laungan Buy Muslim First ke apa semua, tetapi meletakkan Dato' Sri Wee Jackson. Jadi itu sekali lagi kita lihat bagaimana Pak Habib tengok permainan mereka ini. Sekarang ni, kita dah 60 tahun lebih merdeka. Seperti yang Haji Saiful cakap, kemerdekaan itu atas 3 kaum. Bukan atas 1 kaum. Dan kita bersetuju. Dan perlembagaan tu setakat ini belum bertukar. Right. Kalau kita nakkan perpaduan ummah, kita dah ada Haji Karmain sebagai pemimpin kepada perpaduan ummah. Kan? Kita jangan fikir masalah ideologinya apa benda, kan? Yang penting Pakatan Harapan letak orang Islam di Johor, di mana Islam menjadi satu tempat tumpuan orang melihat. Jadi kita pilih Haji Karmain kerana dia mewakili umat Islam. Sebab tu saya datang, saya rasakan bahawa kedatangan saya ini adalah fardu kifayah. Saya wajib bersama-sama dan menolong gerak dari Allah Tuhan yang pilihkan Haji Karmain ini. Saya nak cakap dari segi spiritual. Kerana manusia itu bukan saja ritual. Mungkin orang yang bercakap tu dia hanya bercakap dari segi ritualnya. Right? Kerana kita manusia ini mind, body and soul. Right? Jadi kita pakai akal, kita pakai hati kita, jasad kita bergerak sebagai vehicle sahaja. Right? Tapi hati kita kena Islam. Kalau hati kita Islam, kita akan memilih seorang Islam. Ya kan? Dan kita tak akan mengkhianati seorang yang dipilih. Kerana la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak bergerak sesuatu melainkan gerak dari Allah. Saya yakin dan I'm a believer. Tuhan yang pilih Haji Karmain ni untuk mewakili Tanjung Piai. Dan Tuhan juga yang menggerakkan hati saya supaya datang kemari, committing myself. Yang mana saya tak pernah buat benda-benda macam ni sebelum ni. Ya kan? Tapi saya datang, saya buat benda macam ni. Dan ini benda, kalau orang politik dia takut, dia panggil this is a political suicide. Dan saya tak takut benda ni, saya takut pada Allah. Dan bila saya takut pada Allah, maka saya pasti membantu dan menolong. Dan saya yakin, I'm a believer, yang pengundi di Tanjung Piai akan mengundi Haji Karmain. Dan kemenangannya, pada ramalan saya, besar kemungkinan. InsyaAllah, dia yang akan mewakili kita. Okey, Pak Habib. Sebagai penutup, ini yang paling suspend ni. Kita nak dengar daripada Pak Habib. Untuk 16 hari bulan esok, apakah ramalan Pak Habib? Apakah keputusan yang bakal kita dengar pada 16 hari bulan nanti? Silakan Pak Habib. Nampak ni? Can you see this clearly? Siapa pun yang akan datang mengundi, ketentuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati manusia itu berbolak-balik. Waktu sampai ke peti pengundi, insya-Allah yang akan dipangkah ialah Haji Karmain. Insya-Allah dia akan menang. Baik. Kita dapat satu, kalau orang tengah kehausan tu, kita dapatlah secicip air manis yang untuk kita bawa semangat ini, untuk kita bawa kepada semua pengundi-pengundi di Tanjung Piai bahawa Pak Habib, peramal politik selama lebih 81 buku, banyak ramalan-ramalan. Tetapi ultimate-nya ialah kuasa Allah SWT. Jadi, saya dengan ini menutup perbincangan atau borak santai saya bersama Pak Habib pada petang ini. Semoga kita bertemu di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.